صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nak meneruskan kita punya misi untuk menghabiskan suratul Baqarah. Kalaupun tak habis, kita dapat habiskan juzuk 1 ni pun sangat sangat berbaloi sampai ke ayat 129 suratul Baqarah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah ialah utus kepada umat itu nanti satu orang rasul yang tugasnya akan membacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayatmu, dan mengajarkan kepada mereka undang-undang, mengajarkan kepada mereka undang-undang dan hikmah. Bukan sekadar diajar undang-undang, tetapi cara diajar itu dengan penuh bijaksana. Cara diajar undang-undang itu didatangkan juga dengan common sense. Didatangkan dengan apa yang patut kita buat. Sebab tuan-tuan, towards akhir zaman ini, kita sudah hilang common sense. Benda yang sepatutnya begitu tapi tidak dibuat begitu. Common sense. Apa contoh common sense ni? Okey. Patutnya orang bersalah, orang yang bersalah ni sepatutnya diselubungi dengan perasaan bersalah dan dia patut minta maaf. Okay? Dia buat salah, dia sepatutnya minta maaf. Tapi bila common sense tu hilang, benda yang sepatutnya begitu tak dibuat, akhirnya ada orang yang bersalah, dia tak rasa dia bersalah, dia marah pula orang lain. Contohnya, kalau kita potong queue, orang belakang horn kita pergi marah orang belakang ni sedangkan kita sedang buat salah tu. Hilang common sense, hilang hikmah. Otak dia gagal bersambung. Hikmah ni hakama, kata akar kepada hakama ni bermaksud sesuatu yang bersambung. Satu point daripada point A bersambung ke point B. Itu maksud hakama. So, lahirlah perkataan hukum. Apa hukum? Kalau kesalahan begini, hukumannya begini. Bersambung. Relate. Kalau kesalahan ini, hukumannya begini. Kalau kesalahan yang ini, akibatnya begini. Maka hukuman yang wajar begini. Tidaklah disebut sebagai sesuatu yang berhubung kalau dia punya kesalahan itu mencuri hati, maka dia wajar sampai ke tali gantung. Tak. Itu tidak berhubung, tak bersambung, tidak relate. Kan? So, hikmah adalah bersambung. Sebab tu, hukum adalah apa ketetapan, suatu ketetapan yang dibuat setelah segala bentuk bukti dan keterangan didapati bersambung. Maka sebelum hukuman dijatuhkan oleh hakim, hakim perlu lihat ada kolerasi tak.
antara apa yang dibentangkan oleh peguam dengan apa yang disebut oleh saksi dengan apa yang dituduh kepada pesalah ni. Itu maksud hikmah. Sesuatu yang bersambung. Hakim memutuskan setelah semua keterangan itu dilihat logik, sesuai dan beyond reasonable doubt. Itu ayat biasa lah tu kan. Beyond reasonable doubt. Melangkaui keraguan yang munasabah. So, bila hakim tu melihat, ini macam tak kena, maka hukuman tidaklah dijatuhkan, tidaklah berhubung. Itu maksud hikmah, itu maksud bijak. Bijak ni, dia boleh menghubungkan dari point A ke point B. Bahasa mudahnya, otak berhubung, sel-sel otak berhubung. Tapi akhir zaman ini, makin ramai orang dah putus sel-sel otak. Tak berhubung. Tak ada common sense. Tidak bijak. Gitu. Saya pernah cakap dengan Hauna. Sebab dia kadang bila balik sekolah tu, yelah budak lagi. Jadi kita kenalah guide dia. Tapi cara nak guide tu, kadang kita suka berseluruh dengan dia. Kan? Bila baju basah masuk dalam, dalam plastik, dia lambat keluarkan untuk basuh. So mak dia bebel, Hauna, ni nanti baju basah macam ni, tinggal lama-lama bertaik lalat nanti. Lazimnya begitulah kan, baju yang basah di kumpul-kumpul macam tu, tidak diuruskan dengan baik, akhirnya timbullah taik lalat. Saya berseluruh dengan dia. Hauna, tu taik lalat tu taik tahu, najis. Tu taik lalat tu taik tahu, najis. Lepas tu dia balas. Habis tu, daddy tu penuh dengan najis tu kan, badan saya ni, dekat leher ni banyak taik lalat. Tu daddy tu banyak najis tu, dah cuci belum? So saya sebagai bapa, saya terkedu. Nak dimarah anak. Tak dimarah macam tu mulut ni. Tu dia boleh connect tu, boleh connect. Kan. So, saya kena berhati-hati. Isteri saya dari jauh biasalah. Macam ni je lah dia. Bapak dia kena. So, itu maksud hikmah. Dan permintaan Nabi Ibrahim yang keempat ialah wa yuzakkihim. Setelah Nabi yang diutus itu bacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, ajar undang-undang dan ajar bijaksana, ajar common sense, undang-undang dan common sense, wa yuzakkihim. Maka kesannya ialah mereka disucikan. Nabi itu mesti menyucikan mereka. Ini dipanggil tazkiyah, penyucian hati. Baca ayat-ayat Allah, belajar undang-undang dia, bijak dalam melaksanakan undang-undang, dan akhirnya kesan daripada buat semua itu, maka hati kita menjadi suci. Hati kita menjadi suci. So tazkiyah tu, wa yuzakkihim, tazkiyah ni maksudnya menyucikan hati. Kan, menyucikan hati daripada semua penyakit dalam hati. Hilangkan keegoan, kan, hilangkan rasa malas, apa sahaja yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Itu tazkiyah. Wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim sudah lama mohon pada Allah agar dengan kita baca Quran, kita belajar undang-undang dia, kita bijak melaksanakan undang-undang, kesannya memberi penyucian kepada hati. Ada tak kita doakan anak cucu keturunan kita macam ni?
Doa yang begitu komprehensif. Dan ditutup doa ini dengan innaka, sungguh engkau, hanya engkau, antal azizul hakim. Engkau berkuasa untuk buat dan engkau bijak untuk menguruskannya. Itu level doa Nabi Ibrahim pada kita. Kan? So setelah Nabi Ibrahim berdoa semacam tu. Setelah Nabi Ibrahim berdoa semacam tu, maka Allah jawab. Innaka antal azizul hakim. Kemudian, habis saja doa tu Allah tak jawab. Allah tak jawab dan dengan lazimnya kalau dalam apa nama adat orang Arab ni, as-sukut alamatur ridha. Diamnya bermaksud setuju. Diam bermaksud setuju. Kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ini, ayat 126 ataupun ayat 124, sewaktu Nabi Ibrahim diangkat, dijadikan imam, kan dia ada tanya Allah, wa min zurriyati, anakku macam mana? Kemudian Allah jawabkan. Allah jawab untuk beri pemahaman kepada Nabi Ibrahim apa yang diminta tak semuanya dimakbulkan. Kemudian di bawah ni pula 126, ketika Nabi Ibrahim minta hanya untuk orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah jawab, bagi orang kufur kami beri dia sedikit. Bagi orang kufur kami beri dia sedikit. Dua doa, Nabi Ibrahim berdoa, Allah jawab. Maksudnya Allah betulkan on the spot apa yang dia doa dan Allah terus betulkan. Tapi ketika Nabi Ibrahim minta 127, 128, 129, ada Allah jawab? Allah tak jawab. Maksudnya Allah redha dengan apa yang dia doa. Apa dia doa tu tepat. Cuma nanti ayat 129 ini, ayat 129 ini, Allah makbulkan mengikut hikmah dan kebijaksanaan Allah. Bagaimana? Okey. Nampaknya macam tak sabar-sabar. Okey, kita tengok surah lain. Bagaimana Allah jawab doa itu. Surah lain, Allah jawab doa Nabi Ibrahim ayat 129. Kejap nak cari di surah mana. Sini kot. Dah tak ada. Oh, sini. Okay. Ni cara Allah jawab. Tadi, yatslu alaihim ayatika. Di sini, yatslu alaihim ayatihi. Ini Allah jawab. Nabi yang diutuskan tu, huwallazi ba'atha fil ummiyin, dialah yang mengutuskan dalam kalangan masyarakat yang ummiyin, buta huruf itu, seorang Rasul. Ayatnya sama dengan ayat permintaan Nabi Ibrahim 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Ya Allah, utus pada masyarakat itu satu orang Rasul. Cara Allah jawab pun sebiji. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah yang mengutuskan pada masyarakat yang ummi itu satu orang Rasul. Hebat tak Allah? Hebat. Cuma dengan beberapa perubahan. Apa dia? Jom kita tengok. Yatslu alaihim ayati. Tadi yang pertama, yatslu alaihim ayatika. Sama. Allah ubah. Wa yuzakkihim. Doa Nabi Ibrahim yuzakki ni kat belakang. Tapi Allah dahulukan. Wa yuzakkihim. Kemudian, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sama susunannya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah ubah wa yuzakkihim tu. Why?
ini adalah bentuk tanda rahmat kasih sayang dari Allah yang tidak terhingga kepada kita. Kalau ikut prinsip Nabi Ibrahim, kita kena baca ayat Allah, belajar undang-undang, tahu macam mana nak execute, barulah jiwa kita bersih. Di hujung baru jiwa kita bersih. Tapi Allah ubah. Sebab Allah tahu kemampuan kita, malas tak malas kita ni, bengap tak bengap kita ni. Apa ya? Cukup sekadar engkau baca ayat-ayat Quran, menjadikan jiwamu semakin bersih. Walaupun baca bertahun-tahun tak faham undang-undang, tak tahu macam mana nak laksanakan. Baca ayat Quran saja sudah cukup untuk menjadikan jiwamu makin lama makin suci, makin bersih. Sebab tu orang yang banyak baca Quran, hatinya bersih. Walaupun kadang dia tak faham pun apa dia baca. Itu bonus dari Allah. Tengok bagaimana Allah sangat sayang pada kita. Nabi Ibrahim minta yang lain. Minta benda yang sama tapi susunan berbeza. Allah tarik wa yuzakkihim tu, letak dekat depan. Tinggal kita baca je. Hati kita makin lama makin tunduk, makin lama makin bersih. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Begitu sayang Allah pada kita. Kemudian, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Setelah kita lalui panjang lebar tentang Nabi Ibrahim, Allah kemudian ni nak sampaikan kepada ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, kamu tu anak cucu Nabi Ibrahim. Sama macam orang Mekah, sama macam orang Arab. Kedudukan korang sama. Yahudi, Nasrani korang sama macam orang Arab. Sebab atuk kamu Nabi Ibrahim. Kamu semua dari rumpun yang sama. Cuma sekarang yang mendukung umat akhir zaman dari anak pertama. Dari anak cucu Bani Ismail. Maka kamu jomlah ikut sekali. Jangan dengki. Sebab kamu semua dari keturunan yang sama. Doa yang sampai melahirkan mereka adalah daripada doa kamu juga. Nabi Ibrahim. Sebab kalau korang ikut, korang boleh dapat pahala 2 kali ganda. Diorang kalau diorang ikut agama Islam ni, diorang dapat pahala 2 kali ganda. Pahala apa? Beriman dengan kitab yang diorang ada dan beriman dengan Quran. 2 kitab dia ada. Pahala berganda. Maka kamu tak akan rugi sesen pun. Malah kamu akan dapat lebih dari Arab Mekah. Sebab mereka hanya dapat beriman dengan satu Quran, satu kitab. Dan diorang tak ada akses kepada kitab terdahulu. Maka pilihan yang bijak adalah dengan ikut Nabi SAW. Sebab tu banyak ayat yang diberikan kepada mereka sebagai galakkan dan pujukan. Galakkan dan pujukan. Jomlah ikut ajaran agama ni. Jomlah ikut ajaran agama ni. Jika tak mahu ikut juga, maka ayat 130 Allah beri pada mereka. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tiada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang itu super bodoh, safih. Safih ni orang yang tak
Safih ni level syndrome down. Macam tu Safih ni. Orang yang bodoh tak tahu nak mengurus diri. Itu Safih. Autism tahap tertinggi. Itu Safih. Allah kata siapa yang tak nak ikut agama Ibrahim, siapa yang membenci agama Ibrahim, dia membodohkan diri. Iyalah. Dia kira macam ni. Orang Nasrani, orang Yahudi kata, kami tak nak ikut agama Muhammad sebab kami ada kitab kami sendiri. Kami ada kitab dan kami berbangga dengan keturunan kami. Bila cek keturunan dia pergi ke Ibrahim. Yang dia tolak ni, Nabi Muhammad, keturunannya bila cek, kembali pada Ibrahim. Tak ke bodoh? Gitu. Kan? Kita gaduh dengan orang tu, punya gaduh tak nak bercakap. Rupanya adik-beradik sendiri. Tak ke bingung? Itu Allah kata, illa man safiha nafsa. Punya kita gaduh dengan orang tu, rupanya adik-beradik sendiri. Patutnya kita gaduh dengan siapa? Dengan orang lain yang tak pernah dapat kitab, yang tak ada akses kepada kitab, gaduh sampai dia peluk Islam. Bukan gaduh sesama sendiri. Bukan gaduh sesama sendiri. Samalah macam kan mereka-mereka yang taksub kepada ajaran guru mereka di Malaysia. Orang tu cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang tu kata bid'ah, orang ni kata tak, orang ni kata itu, orang ni kata ni, orang ni kata engkau buat salah, orang ni kata tak. Sedangkan apa yang mereka gaduhkan itu adalah antara betul dengan betul. Yang orang kata tak ada baca doa ramai-ramai selepas solat. Betul. Memang Nabi tak baca doa ramai-ramai selepas solat. Betul. Tapi dalam situasi lain, Nabi pernah baca doa ramai-ramai. Pernah. Yang orang buat baca doa ramai-ramai ni, dia kata Nabi pernah baca doa ramai-ramai. Pernah. Kami bukan buat dalam solat. Kami buat selepas solat. Tak ada kaitan dengan solat. Antara betul dengan betul. Gaduh. Itu tak bingung ke macam tu? Punya banyak lagi benda lain yang kita boleh buat. Ajar orang nak kenal Quran. Ajar orang nak kenal hadis. Tapi dia tak buat. Tak. Gaduh. Siapa lebih betul? Why? Masing-masing belajar agama kot. Masing-masing dipanggil ustaz. Sampai PhD belajarnya. Tapi tak. Akulah paling betul. Janganlah macam tu. Tadi ada satu komen saya baca dekat Facebook. Dia kata saya kurang setuju. Saya kurang setuju Ustaz kata yang persaingan tu tak baik. Kalau dia bersaing untuk memajukan syarikat ke atau memajukan diri, bersaing secara sihat, itu baik. Okey. Sekarang kita cuba cari ada tak dalam sejarah Nabi, Nabi galakkan para sahabat ni bersaing sesama mereka. Ada tak Nabi suruh kau ni nampak macam lemah ni, kau pergilah. Cuba tengok Abu Bakar tu. Cuba tengok macam mana dia buat. Ada Umar bersaing dengan Abu Bakar. Abu Bakar bagi seluruh harta dia, Umar bagi 50% dari harta dia. Itu bukan bersaing. Itu atas diri sendiri. Dia bukan bersaing siapa lebih baik, tak.
Allah, Nabi suruh kita bersaing dengan siapa? Dengan diri kita sendiri yang semalam. Itu persaingan yang ada dalam agama ni. Nak bersaing, kau bersaing dengan diri engkau semalam, bukan banding dengan orang lain. Bukan banding anakmu dengan anak orang lain. Bersaing secara sihat ialah bandingkan diri kita sekarang dengan yang semalam. Kan? Nabi tak suruh berlumba. Tak. Malah untuk dunia. Untuk dunia. Allah kata berjalan, stroll. Perkataan dia stroll. Stroll ni apa? Jalan slow-slow. Untuk dunia. Tapi untuk akhirat. Untuk ibadah. Sari'u. Berlumba. Ila maghfirah. Berlumba untuk dapat keampunan. Maksud berlumba siapa dulu? Bila berlumba ni, pedulikan orang lain. Orang tak buat, aku nak sampai dulu. Tu. Allah tak suruh bersaing membina bangunan tinggi-tinggi. Malah bina bangunan tinggi-tinggi salah satu tanda kiamat. Kan? Well, kalau tak setuju tak apa. Tapi sila dapatkan penjelasan yang betul. Nabi pernah tak suruh sahabat bersaing? Ada satu hadis. Tapi cara kita melihat bagaimana hadis tu perlu diimplement. Yang itu perlu jelas. Apa hadisnya? Tak ada sebarang hasad yang dibenarkan kecuali kalau satu orang tu nampak orang kaya yang pemurah dan satu orang tu dia nampak orang yang pandai baca Quran. Itu hasad yang dibolehkan. Dengki yang dibolehkan. Sebab bila bersaing ini, dia akan accumulate. Dia akan timbulkan rasa dengki, iri hati, hasad. Dan hasad hanya boleh pada dua perkara. Kalau orang kaya yang pemurah, kalau orang yang pandai baca Quran, dia baca Quran. Dua benda dia boleh hasad. Cuma dia hasad tu perlu dipandu. Pandu macam mana? Aku naklah jadi macam dia, pemurah. Starting point je. Untuk motivasikan kita jadi macam orang tu je. Starting point. Dia bersedekah, okey. Aku naklah buat cara macam dia tu, bersedekah. Okey, dia buat, kita buat. Starting point. Selepas daripada itu, setiap fasa kehidupan dia, jangan kita jadikan orang tu rujukan. Kalau dia buat, baru aku buat. Kalau dia buat macam tu, okey, aku buat lebih macam ni. Tak. Itu nanti akan timbul hasad yang lain, dengki yang lain. Kita akan cuba untuk jatuhkan dia. Untuk starting, ia boleh. Selama kelamaan hasad itu akan menghancurkan diri kita. Fokus kita bukan lagi pada nak bantu orang, tapi fokus kita macam mana aku nak jadi lebih baik dari orang tu. Dan kita nanti akan tenggelam dengan rasa itu. Tak boleh jadi ni, dia buat macam tu, aku nak lebih. Akhirnya kita sakit hati dengan orang tu. Kalau dia dikurniakan rezeki lebih berbanding kita. Kan? So begitu, bersaing ni. Tak payah saing dengan orang lain. Bukan kalau saing orang Kelantan kata berkawan. Tak payahlah berlumba-lumba dengan orang lain nak kejar dunia ni. Tak payah. Tapi itulah yang embedded. Itulah yang syaitan duk bisik. So, wa may yarghabu an cuba tengok kehidupan Nabi Ibrahim. Dia ada rumah besar? Tak ada. Ada kereta mewah? Tak ada. Tapi gaya hidup dia, Allah nak kita ikut.
Ada dibersaing dengan siapa-siapa? Tak ada. Para Nabi dan Rasul ada disuruh bersaing dengan siapa-siapa? Tak ada. Ada istilah dalam sejarah Nabi, ini persaingan sihat. Tak ada. Idea bersaing ni datang dari siapa? Siapa yang suruh kita banding dengan orang lain? Sedangkan Allah kata jangan banding hidupmu dengan orang lain. Allah sendiri tegah, jangan banding. Jangan envy, impikan apa yang orang lain dapat, engkau juga dapat. Jangan buat begitu. So yang kita kata tak setuju tu, kita sebenarnya bergantung pada apa? Pada kebiasaan, kita fikir logik hidup manusia macam tu. Tidak. Panduan kita Quran. Quran tak sebut, jangan mandai-mandai. Kan? Sebab benda semacam itu apa yang disebut adalah kefahaman biasa. Kefahaman biasa. Dia tak salah. Dia cuma terbiasa dengan maklumat tu. Maklumat yang kita pun tak tahu siapa yang datangkan. Tapi dia rasa itulah yang patut. Tapi bila dia buat semacam itu, manusia buat semacam itu, itulah panduannya, maka cuba tengok persaingan-persaingan yang berlaku. Tikam belakang, hasad, dengki, khianat, sanggup ambil rasuah, duit tepi. Sebab dia tengok pesaing dia lebih dari dia. Sehingga hidup dia, apa yang difikirkan, bagaimana aku nak jatuhkan orang tu. Alha, dia dilalaikan dengan apa yang dia tumpu. Gitu. So, abaikan yang itu apa nama, bebelan malam. Walaqad istafainahu fid dunya. Kejap ya. Okey, sebelum tu okey. Ada dalam kalangan orang-orang tidak beragama, agnos dengan etis, memandang sinis kepada Nabi Ibrahim. Terutamanya bila Quran membentangkan kisah baginda dengan mengatakan Tuhan jenis apa yang sanggup uji Nabi macam tu. Kenapa Tuhan menyusahkan Nabi Ibrahim? Bakar, pisah dari ahli keluarga, suruh dia sembelih anak sendiri. Kalau itulah perbuatan yang mulia, maka orang Islam wajar bunuh anak dia. Kan? Kenapa Tuhan buat Nabi Ibrahim macam tu? Terjun dalam api, tinggalkan dekat padang pasir, mimpi sembelih anak. Kan? Sebab tu membaca Quran, jangan baca sorang-sorang. Belajar. Supaya ada guru yang guide. Belajar supaya ada sesuatu, apa yang kita baca tu, kita bukan fikir-fikir sendiri, macam ni kot. Tak. Arahan yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim hanya untuk dia, tak ada kaitan dengan kita. Arahan itu hanya khusus untuk Nabi Ibrahim. Tak ada kaitan dengan kita. Allah bagi tahu semua itu, cerita itu sebagai bukti bahawa Nabi Ibrahim adalah Nabi. Allah bagi itu semua cerita pada kita supaya kita tahu ada Nabi yang pernah begini perjuangan hidup dia dan dia kekal mencintai kita.
Sedangkan dia lulus dengan cemerlang hasil daripada apa yang dia individu lalui. Tak ada kaitan dengan kita. Tapi dengan kecemerlangan dia itu, dia tidak lupa daratan. Dia tetap ingat orang akhir zaman. Ya, arahan tu hanya untuk Nabi Ibrahim. So, kalau arahan tu tidak dikenakan pada kita, kenapa kita perlu buat macam tu? Kan? Itu yang belajar agama ni, kena belajar berguru. Supaya nanti orang tak kata bodoh sombong. Ha. Illa man safiha nafsa, tidak lain melainkan dia membodohkan dirinya sendiri. Begitu, orang bodoh saja yang tak suka kepada ajaran Nabi Ibrahim. Mereka menjadikan diri mereka hina. Maksudnya, mereka tak akan dihormati. Dan ia akan merugikan diri sendiri. Dan Allah kata, وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Sungguh kami telah pilih Nabi Ibrahim itu di dunia. Allah telah pilih baginda sebagai imam untuk manusia. Dan perkataan istafa bermaksud pemilihan yang dibuat kerana memang Allah nak pilih. Dan pilihan sendiri, pilihan itu dibuat 100% oleh Allah. So ahli kitab tahu bahawa Allah ada hak untuk pilih siapa yang dia nak. Kita tahu Allah ada hak untuk pilih siapa yang dia nak. Dan Allah ada hak untuk beri arahan kepada siapa yang dia nak. Mereka terima. Allah pilih Nabi Ibrahim. Tapi mereka ada masalah bila Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipilih dengan menggunakan perkataan istafa. Diorang boleh terima Nabi Ibrahim istafa. Tapi bila part Nabi sallallahu alaihi wasallam istafa, diorang tak terima. Itu kan macam cara berfikir yang songsang, pelik. Dan Allah tutup ayat ini dengan wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan Nabi Ibrahim punya kesolehan yang tinggi. Oleh itu baginda berada di peringkat yang tertinggi. Dan dan Nabi Ibrahim dia pada level Nabi. Dia pada level Nabi. Tapi Allah letak dia pada kalangan orang soleh supaya kita, kalau kita masuk syurga pada level soleh, kita ada peluang untuk jumpa Nabi Ibrahim. Itu benefit daripada wa innaka laminas salihin. Dan begitulah doa Nabi-Nabi terdahulu. Dia nak jadi salih kerana kedudukan salih itu adalah kedudukan manusia yang teramai. Orang-orang yang buat baik, orang-orang yang selalu perbaiki diri, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, semua tu orang-orang salih. Dia sanggup humble himself untuk dapat berjumpa dengan kita yang dia dah doakan. Oh, dahsyat. Kemudian ayat seterusnya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Apabila diajak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ada pelbagai alasan. Mereka kata Nabi mereka pesan jangan mati melainkan ikut ajaran Nabi Musa. Jadi mereka kata tak dapatlah sebab dah terikat dengan wasiat tu. Nampak tak? Yahudi sangat banyak alasan. Kami bukan tak nak ikut engkau Muhammad. Kami terikatlah dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata jangan ikut agama selain daripada agamaku. Kan tu? Kan pening tu. Kita kalau tak tahu cara nak jawab, oi, kena belit situ je lah. Kena belit kat situ je. So Allah jelaskan bahawa tak ada wasiat macam tu. Diorang main-main pandai-pandai dia je. Tak ada wasiat macam tu. Apa yang mereka kata itu adalah dakwaan kosong.
Satu kena belajar dan tahu. Kalau tak kena jual macam tu je. Dakwaan kosong. Wasiat yang ada adalah mengikut tauhid. Ikut tauhid. Esakan Allah. Dan dari segi amalan, tak ada. Sedangkan ada dalam kitab mereka. Suruh ikut Nabi akhir zaman. Tapi mereka beralasan sebaliknya. Dan dalam ayat ini, Allah mulakan tentang adakah agama Nabi Ibrahim atau apakah agama Nabi Ibrahim tu? Dan Allah jelaskan yang sebenarnya agama Nabi Ibrahim ialah aslim. Ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu, ketika Tuhan berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, serahkanlah dirimu. Surrender yourself. Ini sebenarnya ajaran dan suruhan terpenting dari Allah kepada para Nabi. Dalam konteks ini Nabi Ibrahim. Apa dia? Serah diri kepada Allah. Surrender. Bulat-bulat, 100% serah diri pada Allah. Iaitu menjalankan segala arahannya tanpa soal. Tanpa soal. Sebab ketika kita mempersoal, ketika kita bertanya, kita macam tak setuju. 100% buat. Dengar azan solat, 100% buat. Aslim ni serah diri. Tapi kita sekarang, kita hanya melihat tafsir Islam ni sebagai selamat. Bukan tak betul, betul. Islam tu selamat, betul. Tapi dia tidak lengkap. Sebenarnya maksud yang lebih tepat perkataan Islam ataupun aslim ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apa saja arahan, kita terima, buat tanpa ragu. Itu barulah kira selamat. Jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Cuba cek, ada tak arahan-arahan yang aku rasa, aku tak boleh, aku macam tak setuju dengan arahan ni. Ada tak? Suruh pakai tudung, dia kata belum sampai seru. Setuju tak dengan arahan tu? Itu maksud aslim. So, kalau kita rasa masih ragu, belum boleh terima, kita belum 100%. Ya. Dulu kita pun tak tahu. Lalu lama kelamaan kita setuju. Kan. Dan seruan tu sudah lama. Sejak zaman Nabi Adam. Seruan tu. Islamnya belum lengkap. Islamnya belum komplit. Itu baru soal Islam. Iman. Islam tu serah diri 100%. Imannya. Iman tentang percaya. Islam tentang penyerahan. Serah diri. Bila Allah, cuba tengok apa Nabi Ibrahim buat. Bila Allah arahkan aslim. Serah diri. Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diri kepada Tuhan yang memelihara pentadbiran sekalian alam.
Bila Allah kata aslim, serahkanlah diri, Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diri kepada Tuhan yang memelihara. Kenapa? Kenapa dia tak kata aslamtu lillah, tapi rabbil alamin? Sebab yang paling susah untuk kita serahkan ialah diri kita sendiri. Tuan-puan confident ke untuk serahkan diri tuan-puan kepada badan berautoriti? Maksudnya pergi jumpa badan berautoriti, okey tuan, saya surrender, saya serahkan diri tuan. Tuan nak buat apa ikut suka tuan lah. Segala bentuk keselamatan, keuangan ke apa, saya serahkan pada tuan, tuan uruskan. Susah, nak serahkan dirilah benda paling susah. Sebab kita rasa kita ada kuasa nak buat. Serah diri ni macam ni, serah diri pada Allah. Nanti lepas ni, kalau ada anak, minta anak buat eksperimen ni. Kalau ada suami, minta suami buat eksperimen. Eksperimen macam mana? Anda berdirikan suami dekat tengah-tengah ruang tamu. Okay. Kemudian ambil kain, ikat dekat mata. Ikat dekat mata. Lepas tu suruh dia jalan. Dia berani tak? Tak berani. Sebab siapa yang pernah buta? Kalau dia buta azali tu, dia adalah kemahiran nak berjalan. Kan? Orang celik dijadikan buta, kan susah nak berjalan. Dia akan berjalan teragak-agak. So, itu fasa pertama. Fasa kedua, cakap dengan suami, yang, mari. Bang, mari. Ayang tolong bimbing. Ayang tolong bimbing. Anda bawa berjalan. Bawa dia berjalan. Jika dia benar percaya, berserah 100% pada isteri dia, dia akan ikut tanpa sebarang rasa ragu. Kita boleh rasa pegangan tangan dia, dia nak tarik ke atau dia teragak-agak, boleh rasa. Bayangkan kita sesama manusia, kita buat eksperimen macam tu, kita boleh rasa dia trust kita 100% atau tak. Allah nak kita percaya dia 100%. Tak ada ragu. Tak ada terfikir, hari ni aku dah habis duit ni. Esok aku ada rezeki ke tak? Esok ada, Allah bagi. Feel yang itu tu. Aku dah habiskan macam mana ni? Esok ada rezeki ke tak ni? Esok macam mana ni? Gaji lambat lagi. Esok ada rezeki, Allah bagi. Cuba kita buat eksperimen macam tu. Kita boleh rasa dia percaya tak kita 100%. Dan cuba kita pimpin tangan orang buta. Feel dia macam mana? Lain. Orang buta, kalau kita kata, boleh tak saya tawarkan nak pimpin awak untuk lalu jalan ni? Dia serah je, confident. Saya percaya awak jalan. Dia tak ada nak elak ke, nak usaha sendiri tak? Tak. Silakan. Nabi Ibrahim kata, aslamtu li rabbil alamin.
Allah suruh sembelih anak, sembelih. Terjun. Tinggalkan anak bini, tinggalkan. Arahan Tuhan. Tinggalkan anak bini, tinggalkan. Arahan Tuhan. Ajar tanya, betul ke ni bang? Betul ke ni arahan Tuhan? Betul, ini arahan Tuhan. Baik, saya lega sebab ini arahan Tuhan. Allah akan jaga kami. Laki bini macam tu. Laki bini sama cara berfikir. Betul ke ni bang? Ini arahan Tuhan. Betul, ini arahan Tuhan. Baik, saya percaya Allah akan jaga saya. Oh, yo. Tu level aslam tu li rabbil alamin. Dia berserah diri. Dia rasa selamat di bawah naungan Tuhan yang menguasai. Rabb yang mengatur, mengurus, menguasai al-alamin. Langsung tak ragu. Apa pun berlaku. Ini Allah punya perancangan. Allah perancang terhebat. Saya tak tahu apa-apa, tak terkesan. Berjalan-jalan kena ragut. Kita kena ragut. Kita dah kelang kabut. Aku rantai. Orang yang aslam tu li rabbil alamin. Hilang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini Allah punya takdir. Allah nak bagi lebih baik. Allah uji aku supaya tak lekat pada dunia. Alhamdulillah. What? Ya. Yeah. Aslam tu li rabbil alamin. Itu maksud serah diri 100%. Malah perkataan aslam tu itu dalam bentuk past tense. Nabi Ibrahim kata, aku telah lama serahkan diri. Dan past tense lebih pasti. Aku telah lama, it's a done deal. Dah lama dah. Bukan baru nak serahkan diri. Bukan sedang serahkan diri. Dah lama aku serahkan diri kepada Rabb al-Alamin. Dan bila disebut Rabb, Nabi Ibrahim sedar dan akur. Dia serahkan diri kepada Rabb kerana dia adalah abdun. Dia serahkan diri pada Rabb sebab Rabb, bila ada Rabb, dia ada abdun. Ada Rabbun, dia ada abdun. Itu connection. Kita ni hamba. So, seorang hamba serahkan diri kepada Tuhan, kepada Rabbun. Satu ayat dia, aslamtu li rabbil alamin. Aku ni hamba, aku serahkan diri kepada Tuhanku. Dan tuan-puan, 6,236 ayat Quran diringkaskan pada perkataan ini. Kita belajar semua ini. Belajar kenal Tuhan. Belajar sejarah silam. Dalam Quran ni, semua Quran itu intipatinya ini. Aslamtu li rabbil alamin. Setelah aku kenal Tuhan, setelah aku tahu sejarahnya, setelah aku tahu peraturan, setelah aku tahu Quran dan sunnah itu dan ini. Inilah matlamat utamaku. Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan sekalian alam. Ini intipati. Aslamtu li rabbil alamin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Oh, dahsyat. Ini intipati sebenar. Jadi Allah nak tunjukkan kisah Nabi Ibrahim kepada kita. Agar Allah nak kita tahu apa pegangan agama baginda
dan bagaimana sepatutnya kita mencontohi pegangan agama itu. Millah. Oleh itu Islamlah pegangan agama Nabi Ibrahim. So Islam bukan sekadar nama, tapi Islam ialah penyerahan 100%. Dan kita serahkan urusan kita pada Allah. Jam 9 kita tutup majlis dengan barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Boleh kita buka soal satu atau dua soalan. Boleh tak Ustaz? Boleh. Sila. Okey. Kelas kita seterusnya pukul 9.15. Jadi kita beri sikit masa lah untuk jemaah. Mungkin ada yang nak ajukan sebarang soalan, silakan. Kita bagi mungkin 2 soalan. Kalau tak ada, kita tutup je lah. Mungkin penerangan Ustaz begitu jelas, terperinci. Nampaknya semua sunyi sepi je tu. Okey, kita tutup soalan kita, kuliah kita. Okey. Okey, saya nak tanya Ustaz, penyerahan di sini adalah setelah kita berusaha juga kan? Maksudnya kita memang serah bulat-bulat, tapi kita pun kena berusaha juga untuk mencapai apa yang telah diarahkan oleh Allah. Macam mana Ustaz? Saya nak jawab dah. Macam mana nak jawab tu? Okey. Biasanya bila kita, apa tu? Janganlah pecahkan, itu untuk dia punya butang. Please. Okay. Baik. Okey. Tadi Puan Anis ada kongsi ufawidu amri ilallahi jami'an. Ufawidu amri wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan biasanya kita ada baca satu doa sebelum kita tidur. Kita baca satu doa sebelum kita tidur. Apa doanya? Bismikallahumma amutu ahya. Kemudian ufawidu amri ilallah, kan? Ufawidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku pada Allah. Sebelum tidur. So, bila kita kata aku serahkan diri aku pada Allah, sebelum tidur, apa usaha kita untuk itu? Usaha kita untuk tidur je kan? Tapi kita doa, ya Allah, aku serahkan urusan kepada engkau. Maksudnya apa? Kita serahkan urusan kita daripada awal sebelum kita buat apa-apa. Bukan sewaktu kita tak boleh nak buat apa-apa, baru ingat Tuhan. Kita serahkan urusan kita pada Allah dari awal. Sepanjang perjalanan. Katalah anda ditugaskan oleh bos. Okey, Puan Anissa, ini tahun punya sambutan Hari Kebangsaan, anda jadi chief the mission. Anda ditugaskan untuk jadi pengurus pentas. Pengurus pentas. Sejak hari pertama dapat arahan tu, bergantunglah pada Allah. Walaupun anda dah berpuluh tahun buat benda tu. Tahun lepas buat, tahun sebelum tu buat, anda sudah sangat berpengalaman. Tapi bergantung dulu pada Allah. Ya Allah, aku dapat tugas ni. Aku diberi amanah semacam ini. Dan ini semua takdirmu. Bantulah aku. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak tahu, aku tak mampu nak buat. Itulah penyerahan. Bukannya pandai-pandai ini aku biasa ni. Biasa buat ni.
Buat tak jadi. Part mana yang salah? Ha? Part mana yang salah? Mulalah kita nak menyalahkan orang tu. Ini kau lah yang malas. Ini kau lah yang buat tak betul. Semuanya salah orang. Bila tak jadi, dia salah. Dia salahkan orang. Sedangkan dia daripada awal lupa Tuhan. Kan? Dan hari itu saya ada jumpa penggunaan terbaik untuk perkataan la haula wala quwata illa billah. Bila sepatutnya kita nak guna la haula wala quwata illa billah? Bila? Waktu bila? Setiap masa, Ustaz. Setiap masa. Habis kalau nampak sesuatu yang indah, la haula wala quwata illa billah ke? Tak, dia ada perkataan-perkataan yang tepat untuk kita guna. Keluar dari rumah, Ustaz. Nak keluar dari rumah. Menarik nak keluar dari rumah. La haula wala quwwata illa billah ni berkaitan tentang bila rasa diri tu betul-betul tak mampu. Kita duduk dalam situasi yang tak mampu betul. Memang tu penyerahan yang paling deep lah, Ustaz. Okey, bila kita rasa diri kita tak mampu. Okey, hari tu ada ulama tu sebut begini. Kau nak bantu orang tapi kau sendiri tak ada duit. Tapi kau nak bantu dia. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Kau nak pergi haji tapi belum sampai waktu, belum dipanggil, belum ada kota. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Kau nak sesuatu tapi belum dapat. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Apa keinginan kita? Banyak. Nak makan aiskrim tapi tengah demam. La haula wala quwata illa billah. Banyak. Maknanya Ustaz, Tadi tu. maknanya Ustaz, kalau apa yang kita belum dapat, kita nak buat, kita mampu tak mampu, kita kata la haula wala quwata illa billah. Tapi bila Betul. dah dapat, dah ni kita cakap alhamdulillah. Yes. Dia setiap perbuatan dia ada perkataan yang tepat untuk menggambarkan emosi kita. Macam tadi Puan Saadiah tanya, dia kata ada sepupu 61 tahun pun masih tidak bertudung. Sedangkan kita ni, kita tahu dan kita sering juga bercakap dengan dia. Saya percaya Puan Saadiah pernah suruh, pernah cakap, pernah dakwah. Tapi orang di pihak sebelah sana tak buat. Ucaplah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tak mampu nak buat apa dah ya Allah. Serahkanlah padamu. Engkau yang berkuasa ya Allah. Engkau yang berkuasa membolak-balikkan hati dia dan suaminya. Sebut saja la haula wala quwata illa billah. Aku tak mampu. Kan? So dia ada perkataan yang tepat untuk menggambarkan situasi. Sama macam kalau kita diuji dengan dengan dengki dan iri hati tadi. Kita layak dilantik pula orang lain yang belum tentu tahu dia punya kelayakan. Kita rasa macam getun, terasa hati. Kenapa orang tu, kenapa tak aku? Kan? Tapi waktu itulah waktu paling tepat untuk kita ungkapkan apa? Katalah Puan Anisah dapat saya sangat nak kereta Bentley, Bentayga. Tiba-tiba Puan Anisah lalu depan rumah, bawa Bentayga. Harga 3 juta. Harganya 3 juta. Mana dapat? Entah aku dah lama dah aim kereta ni, dia pula yang dapat. Kita rasa apa? Kita rasa dengki. Urut dada je. Jaki, dengki. So apa yang perlu diucap? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kerana dengki ini, dia punya target ialah hati. Dia menucuk-nucuk hati dan puncanya daripada syaitan.
kita Istighfar. ungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah. Ha. Bila kita ada ill intention pada manusia, dengki pada orang, mula rasa sakit hati, kita rasa tak puas hati, kenapa dia dapat, aku tak dapat. Itu syaitan tengah buat kerja dia, cucuk-cucuk. Kau ni lagi, tengok dia tu, dia bukan layak apa-apa pun. Lagi dan lagi dan lagi. Itu jamlah untuk meredakan, dicucuk oleh syaitan, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan penuh sedar. Sakit di hati hilang. Hilang. Tak percaya buat. Tapi lazimnya waktu kita dicucuk, kita lupa. Saat pertama dicucuk tu kita lupa. Tapi bila kita kembali waras, kita mula duduk mikirkan, dia dapat job tu Allah beri. Allah bagi. Allah kata jangan banding-banding apa yang orang dapat, aku pun kena dapat. Oh, ini semua kerja syaitan lah ni nak melagakan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ada perkataan yang tepat bila diguna waktu yang tepat, terus berbekas, berkesan di hati. Ya, sila Puan Rapiah. Kalau lah orang marah kita, kata tanpa sebab, tanpa suppressor, macam membabi buta. Apakah perkataan yang kita harus sebutkan? Auzubillah minasyaitonirrajim ataupun la haula wala quwwata illa billah. Orang marah tanpa sebab. Ya, macam membabi buta, tiba-tiba je marah. Orang marah tanpa sebab. Entah apa nak jawab. Kita cuma cakap awak gila ke? Kenapa marah saya? Mungkin dia mengadap orang temper, Ustaz. Mungkin. Kita jawab. Mengadap orang temper lah kot kan. Kita tak tahu apa-apa, bawa-bawa kereta. Tiba-tiba orang dekat kiri kanan buat middle finger, horn. Apa sang kau? Kan macam tu lah. Okay. So, dia ungkapan ni kena tahu juga hati kita waktu tu macam mana. Kalau hati kita turut rasa kecil hati, terasa hati, ungkapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dia melibatkan syaitan juga yang cucuk kita, nak melaga-lagakan kita. Memang kita juga hati, tapi tak sanggup nak menjawab apa-apa, diam je lah. Ungkaplah auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Sebab yang ini memang pernah Nabi hadapi. Ada kafir Quraisy ni, satu hari Nabi duduk dengan seorang sahabat. Duduk dekat tepi Kaabah. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni datang, dia maki-maki Nabi, dia marah-marah Nabi. Dia maki, dia marah, dia maki, dia cerca. Dan sahabat kat sebelah ni menahan je dari tadi. Tiba-tiba sampai kepada satu perkataan yang dia dah tak tahan, dia bangun, dia balas makian. Orang tu. Nabi yang tadinya duduk, orang kat sebelah dah berdiri, balas makian, Nabi bangun dan beredar. Nampak Nabi bangun dan beredar, orang ni terkejut. Nabi marah kat aku ke? Nabi bangun dan beredar. So dia pun jalan ikut Nabi. Sampai satu tempat dah reda. Orang tu tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beredar? Nabi kata, waktu orang tu datang dan marah marah kita, aku nampak
aku nampak malaikat sedang mendoakan kita. Aku nampak malaikat sedang mendoakan kita dan memaki balik, balas balik makian orang tu. Tapi tak kala engkau berdiri dan mula menjawab, aku nampak syaitan berada di situ. Dan aku tak suka duduk dengan syaitan. Siapa orang tu? Abu Bakar. Aku nampak syaitan yang menggantikan tempat. Aku tak suka duduk dengan syaitan. Aku berbelah. Dan, okey, itu satu. Maksudnya, kadang kalau orang marah, apa yang kita perlu buat ialah diam. Tak payah balas. Diam je. Sebab kalau tuduhan-tuduhan itu, apa yang dimarah itu tak bertepatan, malaikat akan balas balik. Buat apa nak susah-susahkan? Ya, bercakap senang. Waktu kita ada kat situ, sama naik juga marahnya. Okey, itu satu hal. Bila kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan marah, itu jam syaitan besar datang sebab menyucuk-nyucuk hati kita, marah lagi. Emosi kita dah tak stabil. Dan tak kala kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan yang tadi sebesar rumah berubah menjadi sekecil lalat. Hanya dengan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang tadinya syaitan besar atas kepala, bila kita ungkapkan perkataan itu, ta'awuz, dia bertukar jadi sebesar lalat. Lalat, kan ngacau dia terbang-terbang. Tak berkutik pun kita. So marah, ubat dia ta'awuz. Wallahu alam. 9 suku, masa untuk ustaz yang lain. Bye-bye. Okey, kita berhenti di sini dulu. Kalau ada kemusykilan, simpan untuk next kuliah. Jadi alhamdulillah, amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim bersama kita tadabbur untuk surah Al-Baqarah ayat 129 hingga ayat ke 131. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan kita juga jalankan segala arahan Allah tanpa soal, tanpa ragu, serahkan diri, tunduk taat kita kepada Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi untuk terus bersama dengan tadabbur surah Al-Baqarah ayat seterusnya. Jadi teruskan bersama dengan kuliah bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Mustaqim di Google Meet Gema Nur Iman. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah berkati sepanjang kita berada di halqah ilmu, dikurniakan rahmat dan nikmat yang berpanjangan, sihat wal afiat yang berkekalan. Sebagai penutup tirai, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian dulu, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Humaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.